Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan kawan-kawan sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan topik yang kedua iaitu konsep etika dan peradaban di alam Melayu. Sebelum memulakan pembentangan, kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli. Yang pertama saya sendiri, Ayu Nazrin binti Badrul Hisham. Yang kedua, Pristilia Natalia anak Lukas. Yang ketiga, Elma Sani binti Laju. Pembentang yang keempat, Nirwana binti Nirin. Pembentang yang kelima, Dinah Nabila binti Zulhilmi. Pembentang yang keenam, Hani binti Johanis. Pembentang yang terakhir ialah Presmina anak Sumping. Jadi bagi pengenalan untuk tajuk kami, dalam kursus ini terdapat 2 konsep yang dipilih untuk difahami, iaitu etika dan peradaban. Kedua-dua konsep ini adalah penting untuk memahami dan juga menghayati bagaimana masyarakat berfungsi. Seiring dengan kemajuan zaman, etika dan peradaban manusia menjadi kian penting. Walau bagaimanapun, struktur sosial, sejarah dan biografi sesebuah masyarakat mempengaruhi tahap penghayatannya. Lantaran itu, sejauh manakah penghayatan etika dan peradaban di Malaysia dapat dijelaskan berpandukan perjalanan sejarahnya dimulai dengan era pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Masyarakat tanah Melayu pra-kolonial menggunakan adat istiadat dan adat resam sebagai cara untuk beretika, dan ini menunjukkan bahawa masyarakat tradisional, sistem nilai pemerintahan dan peradaban telah didukung sejak dahulu lagi. Penggabungan kedua-dua bentuk etika ini, iaitu tradisional dan moden, telah wujud sejak era pasca kolonial dan penghayatannya perlu dipertingkatkan dalam konteks masyarakat Malaysia moden. Alam Melayu terdiri daripada kumpulan tanah besar dan kepulauan yang terletak di bahagian tenggara benua Asia. Alam Melayu juga dirujuk sebagai Kepulauan Melayu dan juga Dunia Melayu. Sejak dahulu lagi, budaya di alam Melayu ini telah berkembang maju dengan munculnya beberapa kemahiran tertentu dalam bidang kesenian, antaranya termasuk pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri. Kedua-dua kemahiran ini berasal dari alam Melayu. Dalam aspek seni persembahan pula, muncul wayang kulit di Kelantan dan Pulau Jawa. Alam Melayu yang merangkumi kawasan yang cukup besar mempunyai sejarah yang kaya dan tersohor sejak awal abad ke-7. Alam Melayu terdiri daripada 7 kerajaan, iaitu Kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangganagara. Kesemua kerajaan ini berpusat di kawasan yang berlainan pada abad yang berbeza. Alam Melayu bukan sahaja kaya dengan khazanah negara, tetapi ia juga kaya dengan flora dan fauna yang menarik minat saintis barat yang mempelajari geologi, biologi dan pelbagai lagi. Dalam memahami pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di Malaysia pada hari ini, kita perlu memahami peradaban, pengaruh dan perubahan yang berlaku dalam persekitaran alam Melayu. Perkembangan sejarah alam Melayu dapat dilihat melalui perubahan zaman di alam Melayu bermula dari zaman prasejarah, zaman proto-sejarah, zaman pensejarahan dan diakhiri dengan zaman sejarah moden. Amalan etika dan peradaban adalah berbeza bagi setiap zaman dan berkembang mengikut peredaran masa. Perpaduan bangsa Malaysia merupakan pemahaman etika dan peradaban sejak kanak-kanak. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, ia perlu didedahkan dan dibincangkan dalam komuniti akademik.
Untuk mengharungi kehidupan yang semakin mencabar, adalah penting untuk menghayati etika dan peradaban masyarakat Malaysia yang pelbagai. Selain itu, pemahaman kepada konsep etika dan peradaban dapat merapatkan hubungan sesama masyarakat tanpa mengira perbezaan budaya, agama dan bangsa di Malaysia. Komposisi penduduk di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai identiti yang berbeza menjadi contoh kepada negara luar kerana mampu mewujudkan suasana yang harmoni. Konsep etika dan peradaban penting bagi memupuk sikap saling bertoleransi dalam diri masyarakat. Semua bangsa di Malaysia diharapkan dapat bertolak ansur antara satu sama lain bagi mewujudkan kesedaran terhadap konsep ini sekaligus menjadi salah satu kerangka yang akan mengukuhkan perpaduan negara. Setiap individu hendaklah menghayati etika dan peradaban dalam kehidupan bermasyarakat kerana ia merupakan asas kepada pembentukan negara Malaysia yang harmoni. Jadi saya akan teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Pelbagai pengaruh peradaban dari luar yang masuk ke alam Melayu, seperti tamadun India, tamadun Cina, tamadun Timur Tengah dan tamadun Barat. Seterusnya saya akan terangkan berkaitan pengaruh peradaban tamadun India. Seperti yang kita tahu, kedatangan tamadun India membawa pelbagai perubahan dan kesan terutamanya dari segi agama dan kepercayaan, adat istiadat, makanan tradisional dan pakaian tradisional. Agama dan kepercayaan. Kedatangan tamadun India mempengaruhi pemikiran masyarakat terutamanya dari segi pegangan dan kepercayaan. Sebagai contoh, konsep Deva Raja digunakan sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Melayu menggunakan gelaran raja sebelum ditukarkan kepada gelaran sultan yang kita guna sehingga ke hari ini. Seterusnya, adat istiadat. Terdapat dua adat istiadat yang menjadi ikutan masyarakat Melayu sehingga ke hari ini. Antaranya ialah adat berinai. Adat berinai menjadi ikutan masyarakat Melayu terutamanya pada majlis perkahwinan. Adat ini dilakukan secara berperingkat iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Dan yang seterusnya adalah adat melenggang perut. Adat melenggang perut juga menjadi ikutan masyarakat Melayu, terutamanya ibu-ibu mengandung. Adat ini dilakukan kepada ibu yang telah genap mengandung selama 7 bulan. Adat ini juga bertujuan untuk meletakkan kepala bayi ke pintu rahim bagi mengelakkan bayi kelemasan di dalam perut semasa bersalin. Seterusnya, makanan tradisional. Chapati dan tosai merupakan makanan kegemaran masyarakat India, namun kini telah menjadi kesukaan masyarakat Melayu terutamanya pada waktu pagi dan petang. Hal ini kerana chapati dan tosai mudah disediakan sebagai sarapan pagi dan minum petang. Selain itu, maruko juga menjadi kesukaan masyarakat Melayu kerana rasanya yang sedap dan mudah didapati, serta boleh dijadikan sebagai kudap-kudapan untuk kanak-kanak. Yang terakhir ialah pakaian tradisional. Sari amat dikenali kerana reka bentuknya yang menarik dan unik. Sari juga merupakan kain yang berkualiti tinggi. Itulah sebabnya kenapa apabila kita membeli kain sari, ia amat mahal. Yang terakhir ialah kurta. Kurta juga merupakan pakaian tradisional India yang gemar digunakan oleh masyarakat Melayu, terutamanya lelaki. Hal ini kerana reka bentuknya yang ringkas dan sesuai digunakan semasa majlis formal maupun tidak formal. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah pengaruh peradaban masyarakat Cina terhadap masyarakat Melayu. Yang pertama ialah dari segi bahasa. Orang Cina datang ke tanah Melayu pada zaman pemerintahan Inggeris. Mereka bekerja di lombong-lombong biji di samping menjalankan perniagaan. Perhubungan antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina telah menyebabkan kosakata bahasa Cina meresap ke dalam bahasa Melayu. Contohnya, bahasa Cina yang sebutan masih digunakan dalam bahasa Melayu ialah dari segi makanan, mi,
teh, taufu dan bihun. Seterusnya ialah dari segi perayaan, pemberian sampo yang berisi wang kepada kanak-kanak atau golongan yang masih muda semasa hari perayaan. Pemberian ampau dalam adat Cina tetapi turut diamalkan oleh masyarakat Melayu, iaitu duit raya akan diberikan semasa hari raya kepada golongan muda ataupun kanak-kanak yang belum berkahwin semasa hari raya Aidilfitri. Yang ketiga ialah dari segi makanan. Pengaruh peradaban Cina terhadap tanah Melayu termasuk dari segi makanan telah terjadi dari abad ke abad. Contohnya, mi dan bakmi. Hidangan mi seperti mi goreng dan bakmi merupakan contoh nyata pengaruh Cina di tanah Melayu. Mi yang awalnya diperkenalkan oleh masyarakat Cina menjadi terkenal dalam hidangan masyarakat Melayu. Pengaruh peradaban tamadun Timur Tengah. Kedatangan pengaruh Timur Tengah dapat dikaitkan dengan 4 teori, yaitu yang pertama, Islam datang dari tanah Arab, dapat dibuktikan melalui urusan perdagangan yang dipelopori semasa pemerintahan Bani Umayyah. Teori yang kedua ialah Islam datang dari India, melalui penemuan batu nisan di Pasai yang bertarikh 1428 Masihi dan di Gresik. Teori yang ketiga, Islam datang dari China, dan teori yang keempat, Islam datang daripada Champa. Pendek kata, sejarah kedatangan Islam ke alam Melayu dapat dikaitkan dengan hubungan perdagangan para pedagang Islam ke alam Melayu untuk menjalankan aktiviti perdagangan, seterusnya dapat menyebarkan dakwah Islamiah. Kedatangan pengaruh Timur Tengah, terutamanya agama Islam, ini telah banyak membawa perubahan kepada alam Melayu, khususnya dalam perubahan etika dan peradaban masyarakat alam Melayu. Antara perubahan yang dapat dilihat ialah perubahan dari segi agama dan kepercayaan. Pada mulanya, masyarakat alam Melayu percaya kepada roh dan semangat, dan juga mereka menganuti agama Hindu-Buddha. Masyarakat alam Melayu memuja roh dan semangat untuk mendatangkan kebaikan dan untuk menjauhkan keburukan yang boleh menyebabkan malapetaka ataupun masalah kepada keluarga, masyarakat dan diri sendiri. Masyarakat alam Melayu juga banyak menekankan unsur-unsur magis dan mistik. Contohnya, tarian Ulek Mayang. Tarian Ulek Mayang adalah sebuah tarian yang dilakukan oleh masyarakat Terengganu sebagai tujuan perubatan. Namun, tarian Ulek Mayang ini diikuti dengan ritual-ritual mistik seperti ritual-ritual yang lain. Kedatangan Islam telah merubah cara hidup masyarakat alam Melayu kepada akidah tauhid yang jelas, menyebabkan mitos-mitos ataupun mistik-mistik yang karut ditinggalkan. Contohnya, kita dapat lihat di sini untuk dari segi perubatan, kalau dari segi perubatan tradisional, masyarakat alam Melayu mula melakukan perubatan dari secara Islam, yaitu mengikut ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Yang kedua, perubahan yang kedua dapat dilihat dari segi politik. Pemerintahan di tanah Melayu berasaskan pemerintahan beraja, di mana raja berkuasa mutlak. Masyarakat di alam Melayu juga mengikut konsep dewa raja di bawah pengaruh Hindu-Buddha. Raja ini dianggap sebagai jelmaan Tuhan. Kedatangan Islam telah mengubah konsep tersebut kepada yang berteraskan agama Islam. Contohnya, panggilan raja ditukar kepada sultan yang digelar Zillullah fil ard, yaitu yang bermaksud bayangan Allah di muka bumi. Perubahan yang seterusnya adalah dari segi sistem perundangan. Pada mulanya, sistem perundangan masyarakat di tanah Melayu menggunakan undang-undang tradisional yang berasaskan kepada adat-adat kelompok masyarakat. Undang-undang itu bersifat berpihak kepada sesuatu kelompok. Contohnya di sini dapat dilihat melalui adat pepatih, yaitu yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau yang tinggal di Negeri Sembilan dan di sekitar kawasan Naning Melaka.
dan adat Temenggung yang digunakan oleh masyarakat di seluruh tanah Melayu kecuali Negeri Sembilan dan sekitar Naning. Adat pepatih bersifat matrilineal iaitu adat yang mengutamakan nasab keturunan sebelah ibu, manakala adat Temenggung pula bersifat patrilineal iaitu lebih mementingkan jurai keturunan bapa. Kedua-dua adat ini dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan terdapat adat yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kedatangan Islam di alam Melayu telah memperkenalkan sistem perundangan yang bersifat universal iaitu sesuai dengan semua masyarakat tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Contohnya, dalam konteks Islam, pelaksanaan undang-undang jenayah dalam Islam adalah bertujuan untuk menghukum dan berpegang kepada prinsip pembalasan agar dapat memberi pengajaran kepada orang lain agar tidak melakukannya. Hukuman juga adil dan saksama tanpa mengira bangsa dan status. Perubahan yang seterusnya adalah dari segi ciri kesenian yang terdapat di tanah Melayu sebelum kemunculan Islam dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Dalam seni bina di tanah Melayu, terdapat candi-candi yang wujud seperti di sekitar Lembah Bujang iaitu Candi Batu Pahat dan Candi Sungai Batu. Ukiran yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha adalah berasaskan haiwan dan benda hidup. Kedatangan Islam telah mengubah corak ukiran tersebut kepada tumbuh-tumbuhan dan geometri. Kini, kesenian yang dilaksanakan merupakan gabungan agama Islam dan pengaruh lain yang tidak bercanggah dengan Islam. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Akhir sekali ialah pengaruh peradaban Barat iaitu Portugis, Belanda dan British. Pengaruh peradaban Barat yang pertama ialah Portugis dapat dilihat melalui sistem pendidikan. Sistem pendidikan Portugis ialah berdasarkan pendidikan vernacular sehingga mengabaikan kepentingan Islam. Namun kini sistem pendidikan di Malaysia telah menggabungkan semua kaum. Seterusnya melalui pengenalan sistem ejaan dan tulisan rumi. Penggunaan tulisan rumi sebagai tulisan rasmi iaitu penggunaan abjad dalam bahasa Melayu yang bermula dari huruf A berakhir dengan huruf Z. Seterusnya, perkataan pinjaman. Apabila orientalis Barat membina konstruk penting yang bersifat periodikal dengan memperkenalkan istilah moden dan barn bagi merujuk kepada period kesusasteraan Melayu selepas kehadiran mereka. Yang kedua ialah pengaruh peradaban Barat iaitu Belanda yang dapat dilihat melalui penyebaran agama Kristian. Perkara ini dapat dilihat apabila banyak gereja dan sekolah misioneri dibina di pantai barat tanah Melayu abad ke-19. Buktinya, Chalabert dan Francis Xavier telah belajar bahasa Jawi untuk tujuan menyebarkan dan menterjemahkan Bible dalam bahasa Melayu. Selepas itu ialah pengenalan sistem rumi. Subjek tulisan Jawi dihapuskan kerana beralasan bahawa pelajar terlalu dibebankan untuk mempelajari dua bentuk tulisan sekaligus. Wilkinson ialah orang yang bertanggungjawab untuk menyediakan pembaca teks Malay yang mengandungi petikan karya sejarah Melayu dan hikayat Abdullah yang mengikutnya perlu dipelajari menggunakan tulisan rumi. Kononnya bagi mewujudkan perpaduan pelajar. Pengaruh yang terakhir ialah pengaruh peradaban Barat British. Pengaruh peradaban Barat British dapat dilihat melalui reka bentuk seni bina. Menurut Zunaidah Zainon 2006, masjid yang menerima sentuhan arkitek British ialah masjid di Raja Sultan Sulaiman di Klang, Selangor 1932. Ukiran di mimbar masjid ini seakan-akan kelihatan tanda salib dan tidak dapat dibuang
tetapi menutupinya dengan ukiran ayat kursi. Seterusnya ialah perkawinan. Menurut Nick Abdul Rahim 2011, majlis perkawinan yang diadakan secara besar-besaran bertemakan ala barat cenderung membawa pembaziran sekiranya tidak dikawal. Menurut Shaliza Dasuki 2015, budaya karaoke dan hiburan diselitkan dengan tarian bercampur di antara lelaki dan perempuan turut menjadi budaya semasa yang semakin menjadi ikutan masyarakat di Malaysia. Seterusnya ialah sistem pendidikan. Pihak kolonial telah menyediakan 3 bentuk sistem pendidikan yang berbeza antara golongan pembesar, masyarakat awam, dan etnik pendatang. Hal ini supaya dapat mengurangkan buta huruf di kalangan masyarakat Melayu. Seterusnya, sistem politik. Sistem pemerintahan negara berubah daripada yang bersumberkan Islam kepada sistem politik sekular. Bagi British, sistem politik dan pentadbiran tiada kena-mengena dengan Islam. Bahkan, Islam ditadbir mengikut peraturan British dengan menubuhkan Majlis Agama Islam setiap negeri. Akhir sekali ialah cara pemakaian. Kebanyakan gaya fashion kini lebih menonjolkan bentuk badan pemakai dan faktor ketidaksopanan yang terselah. Walau bagaimanapun, Islam membenarkan penggunaan elemen budaya barat seperti kot dan blazer yang menjadi pakaian resmi, dan baju tee selagi ia tidak bertentangan dengan Islam. Seterusnya adalah cadangan langkah-langkah bagi meningkatkan penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, kerajaan merangka pelbagai dasar. Kerajaan perlu merangka pelbagai dasar bagi melahirkan masyarakat yang memiliki etika dengan memperkenalkan dasar kebudayaan kebangsaan. Sebagai contoh, konsep rumah terbuka semasa perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deva Bali dan sebagainya. Hal ini dapat menggalakkan pelbagai etnik saling kunjung-mengunjungi tanpa mengira bangsa, kaum, agama dan budaya, serta mewujudkan sifat saling menghormati antara satu sama lain. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip rukun negara. Semua pihak perlu memainkan peranan bagi mendedahkan kanak-kanak tentang rukun negara, terutama bagi pihak ibu bapa dan pihak sekolah. Bagi pihak sekolah, mereka dapat mengadakan perhimpunan mingguan di sekolah dengan memberi taklimat mengenai prinsip rukun negara yang akan membuat pelajar mengetahui dan menghayati prinsip rukun negara. Yang ketiga, melancarkan kempen, ceramah, seminar ataupun kem motivasi. Kempen merupakan salah satu platform bagi menyedarkan masyarakat. Kempen dapat dilaksanakan baik dari segi fizikal ataupun maya yang berfokuskan kepada perpaduan dan integrasi nasional bagi mengekalkan etika dan peradaban dalam diri masyarakat. Yang terakhir ialah meningkatkan sekolah wawasan. Sekolah wawasan merupakan gabungan daripada 3 buah kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Sekolah wawasan perlu ditingkatkan bagi menggalakkan pergaulan dan persefahaman serta wujud saling interaksi antara ketiga-tiga kaum tersebut iaitu Melayu, Cina dan India. Okey. Ini adalah bahagian yang terakhir iaitu kesimpulan. Secara keseluruhannya, masyarakat Melayu telah menerima banyak pengaruh daripada tamadun-tamadun luar, iaitu seperti tamadun India, tamadun Cina, tamadun Timur Tengah, tamadun Barat. Kesemua tamadun ini memberi sumbangan dan juga pengaruh kepada masyarakat Melayu. Masyarakat yang beretika dan mempunyai peradaban yang baik akan membentuk dan meletakkan negara dalam kedudukan yang baik serta dihormati. Tahap kualiti sebuah negara adalah bergantung kepada keadaan masyarakatnya yang mempunyai peradaban tinggi yang mampu mencorak pemerintahan dan kehidupan yang hebat pada masa kini dan juga masa depan. Oleh itu, amat penting untuk kita amalkan etika dan peradaban yang betul
supaya negara dapat membangunkan secara seimbang dan hasilnya pasaran negara juga akan meningkat. Sekian, terima kasih.